Tadi aku kawan dengan novel pakai baju SG-Ken. Novel tak pakai baju SG-Ken pula lah kita. Macam sini. Ada kan macam SG-Ken yang tak dong. Okey ya. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 Basilian ya. Jadi hari ini kita akan teruskan unit yang ke-7. Okey, dalam tema bidang, masih lagi bidang yang ke-6, jati diri moral. Okey, nanti next bidang kita akan masuk bidang yang ke-7 lah. Okey, bidang yang ke-7. Okey, yang berkaitan dengan moral dan kenegaraan. Okey, maksudnya minggu depan kita dah masuk bidang yang ke-7. Dan cikgu harap bidang yang ke-5 dan bidang ini telah dikuasai. Okey. Okey, kita masuk unit ke-7. Itu boleh rujuk buku teks masing-masing ke surat 88 sehinggalah kamu boleh tengoklah ya. Sehingga kita tamat dalam bidang yang ke-7, unit yang ke-7 ini ke surat 102. Okey. Okey, kita lihat tajuknya. Okey, 7 berperi kemanusiaan. Okey, berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan berperi kemanusiaan? Cikgu nak tanya dulu. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan berperi kemanusiaan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh nak terangkan sedikit? Siapa nak terangkan kepada cikgu apa istilah perkataan itu? Apa maksud perkataan peri kemanusiaan? Cuba. Cikgu, macam sifat-sifat yang macam sifat-sifat yang wajar bagi manusia. Okey, apa contoh sifat yang wajar bagi manusia? Tolong-menolong. Okey, lagi? Selain tolong-menolong? Selain tolong-menolong? Timbang rasa. Timbang rasa, lagi? Mengasihani, penyayang, ya? Sikap yang lahir daripada yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Okey, itu maksudnya peri kemanusiaan. Okey, peri kemanusiaan bermaksud sifat. Okey, sifat yang wajar, sifat yang perlu, sifat yang harus ada dalam diri manusia. Kita lah manusia. Okey, binatang tak ada dia nak buat kepada manusia. Manusia mesti ada sikap ataupun sifat peri kemanusiaan dalam diri kita kepada manusia. Okey, kita ada 3. 1, hubungan kita dengan manusia. Manusia dengan manusia. Okey, kita tengok ya. Dalam alam semesta kita ni makhluk, okey, ada berapa? 3. Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan haiwan. Jadi dari situlah kita perlu melahirkan sifat peri kemanusiaan kita terhadap makhluk-makhluk. Kena faham, peri kemanusiaan bermaksud sifat yang wajar yang perlu ada dalam diri manusia. Contohnya, tolong-menolong. Okey, kita nampak gambar ni ya. Tolong-menolong. Okey, kita nampak ada sikap prihatin, ambil berat, ambil peduli, kepedulian. Okey, kita ada sikap penyayang. Kita ada sikap apa lagi? Bertimbang rasa dan sebagainya. Okey, itu adalah peri kemanusiaan. Boleh faham? Boleh? Kita tengok konsep dulu ya. Faham ya konsep? Maksudnya peri kemanusiaan itu sifat.
sifat yang ada dalam diri manusia. Okey, iaitu contoh tadilah. Contoh tadi bertimbang rasa, okey, tolong menolong, prihatin, okey, banyak lagi lah sifat peri kemanusiaan. Okey. Membentuk masyarakat sejahtera. Jadi untuk kita membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, sejahtera maksud dia aman. Okey? Aman maksud dia selamat, okey, sejahtera. Jadi kita nak melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera, kita nak lahirkan sebuah masyarakat yang aman, okey, kita nak lahirkan sebuah masyarakat yang harmoni, perlu ada sifat peri kemanusiaan. Kalau tidak ada sifat ini, kita tidak boleh melahirkan. Jadi, dia ada hubung kait di sini ya. Untuk kita lahirkan masyarakat yang sejahtera, untuk kita wujudkan masyarakat yang aman, sifat ini adalah tunjang utamanya. Okey, jelas? Jelas ya? Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu, boleh. Okey, jadi responlah ya. Okey, kita lihat gambar. Gambar ni sudah jelas. Okey, jelas-jelas kan? Okey, kita sebagai masyarakat mengamalkan sifat peri kemanusiaan. Dia bantu golongan yang perlukan bantuan ini. Okey, ada tak berjalan, ada orang tolong, pipingkan dia, tolong angkat dia, tolong uruskan dia. Jadi itulah sifat peri kemanusiaan yang perlu ada dalam diri kita. Okey, tengok unit dahulu. Dalam unit ini, jadi kamu kena faham ya, peri kemanusiaan ini nanti tingkatan 5 akan ada tajuk yang sama juga. Peri kemanusiaan membentuk masyarakat global. Di situ kita dah masuk kepada dunia. Jadi kamu kena faham dahulu tingkatan 4, peri kemanusiaan apa dia, sifat yang perlu ada, yang wajar dalam diri kita. Okey? Okey, cikgu nak tengok ya ni. Dalam unit ini saya belajar tentang, okey, ini kita nak tengok standard pembelajaran SP. Okey, bila ada SP, di situlah ada standard prestasi. Kamu diuji dengan PBD. Okey, PBD. Okey. Kuasai ke tidak kuasai bergantung kepada diri anda, diri kamu. Okey. Jadi ada tahap 1 hingga 6. Okey, ingat ya. Kamu okey adalah pelajar yang dalam standard KSSM. Jadi kamu kena pastikan kamu juga menguasai PBD selain ujian bertulis. Okey. Jadi kita tengok 631. Okey, maksud peri kemanusiaan. 6.3.2 perlakuan berperi kemanusiaan. 6.3.3 kepentingan peri kemanusiaan. 6.3.4 pesan pengabaian sikat peri kemanusiaan. Jadi ada cikgu dah terangkan minggu sebelum ini ataupun cikgu dah terangkan pada hari Isnin, dalam pendidikan moral KSSN kita ada 3 domain utama. Ingat balik ya, 3 domain utama. Yang pertama daripada tahap 1 sehinggalah tahap 4. Nampak ya, tahap 4 cikgu berhenti sini. Okey, domain penaakulan. Pemikiran di kepala. Jadi kamu kena berfikir. Bila soalan tanya, mesti ada jawapan. Bila soalan tanya, ada jawapan. Okey, jadi kena berfikir, gunakan otak kita untuk menulis jawapan. Okey. 6.3.5 domain emosi. Domain emosi. Okey, manakala 6.3.6. Okey, sikap peri kemanusiaan untuk kesedaran ini adalah domain perlakuan ataupun amalan lah. Domain amalan ataupun perilaku. Okey, jadi ada 3 domain, ada 6 tahap penguasaan. Tahap 1,
tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6 dan juga tahap 5 dan 6. Okay, sorry ya. Sampai 7, 8, 9 cikgu baca Okey, jadi tahap 1 hingga tahap 6. Boleh faham? Boleh? Cikgu terangkan Boleh, cikgu. Okey, jadi kamu faham ya. Kena faham tentang KSSM. Jadi hari ini kita akan lihat tahap 1 dan tahap 2. Apa dia tahap 1 dan 2 di sini? Jadi kamu kena tengok ya. Tahap 1 6.3.1 mentakrifkan maksud perikemanusiaan. Memberi maksud. Jadi soalan peperiksaan mungkin dia katanya berikan maksud perikemanusiaan 2 markah. 2 markah. Jadi kamu nak tak nak kamu kena bagi maksud dia tadi. Perikemanusiaan apa dia? Sifat yang wajar yang ada dalam diri manusia seperti tolong-menolong, bekerjasama, mengasihani, penyayang, ambil peduli. Jadi kita ada maksud mentakrifkan perikemanusiaan. Jadi pelajar diminta menyatakan maksud perikemanusiaan. Baru dapat tahap 1. Faham? Faham? Faham ya? Bagi maksud saja tahap 1. Cikgu tanya, okey, hari ni kita nak bagi maksud perikemanusiaan. Jadi kamu boleh bagi maksud tahap 1. Okey? Okey, 2. Tahap 2, 6.3.2 perlakuan berperikemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Okey, jadi pelajar perlu mengenal pasti. Okey, ada berapa perlakuan berperikemanusiaan. Jadi di sini kamu perlu menerangkan perlakuan. Menerangkan perlakuan tahap 2. Terangkan ada berapa? Kalau cikgu tanya berikan ada berapa perlakuan? Ada 10 cikgu. Nyatakan 5 daripada 10. Jadi kamu dah kuasai tahap 2. Nyatakan, berikan. Okey, mengenal pasti ada 10. Okey, perlakuan berperikemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi hari ini kita tengok 2 sahaja. Boleh? Cikgu tak nak semua, nanti kamu tak kuasai. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada ya? Boleh ya? Boleh? Okey, boleh ya? Okey, kalau ada nak tanya, angkat tangan. Cikgu, saya tak faham. Ini secara cikgu bagi dia punya pendahuluan dahulu. Dia panggil mukadimah. Mukadimah tu pendahuluan. Sebelum kita masuk, kita kenal topik ini. Okey? Okey, kita tengok satu persatu muka surat 89. Cubalah tanya ya. Tak tanya tak tahu. Cikgu, saya tak faham lah. Okey. Okey, kita tengok induksi di sini. Gambar dia bagi ada nama sumbangan. Nampak tak? Sumbangan. Tangan. Ada mungkin masyarakat Melayu, Cina, India, pelbagai masyarakat lah bagi sumbangan. Dia tak kira bangsa, tak kira jantina, tak kira darjat, okey, kedudukan. Jadi kita saling membantu. Okey, soalannya, cikgu nak tanya dulu. Bagaimanakah anda mengamalkan sikap berperikemanusiaan dalam membantu golongan yang memerlukan? Cikgu nak ini soalan struktur. Cikgu letak markah di sini 4 markah. Cikgu nak uji ya. Ni bukan cikgu selesaikan, cikgu nak pelajar cikgu uji. Cikgu nak uji pelajar. Bagaimanakah anda mengamalkan sikap berperikemanusiaan dalam membantu golongan yang memerlukan? 1 Roman. Cikgu muka surat berapa? 89. Tengok depan ni ada tak PowerPoint cikgu cikgu punya slide? Nampak tak? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak ya? 89 ya? Ni cikgu nak pelajar cikgu jelaskan. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba fikir sekejap. Jawapan, bagaimanakah anda watak amalkan sikap berperikemanusiaan dalam membantu golongan yang memerlukan. 4 markah ya? Mesti macam mana? Nak 2. Dia tak bagi ni.
Bagaimanakah berikan dua tak ada. Dia bagi bagaimanakah. Kamu kena analisis. 4 markah mestilah jawapan ni mesti ada huraian. Jawapan ada huraian. 1 jawapan, 2 jawapan mesti ada huraian. Okey, 3 minit. Cuba fikir cara ataupun ciri ataupun kesan ataupun sebab. Cikgu tanya. Cuba fikir ya. Cikgu nak tanya. 3 minit. 19, 20, 21, 22. 12, 22 cikgu tanya. Cuba berfikir ya. Cikgu nak kelas cikgu ni kelas yang berfikir. Boleh ya? Nak cikgu dia bercakap pam. Okey, nanti kamu tak berfikir. Okey, kamu cuba fikir. Berfikir. 22 cikgu tanya ya. 12, 22. Dia nak apa sebenarnya ni? Cikgu, Sika berperi kemanusiaan itu macam mana cikgu? Sikap tadilah, sikap tolong-menolong, sikap bantu-bantu, sikap penyayang, sikap prihatin. Bagaimanakah anda mengamalkan? Amalan ya? Boleh? Cuba. Nanti kamu tak boleh berfikir, cubalah. Cuba dulu ya. Tak apa, kita bincang bersama-sama. Di sinilah cikgu nak menguji. Okey? Menguji faham ke tak faham? Boleh ke tak boleh? Jelas ke tak jelas? Kalau cikgu cakap saja mungkin tak jelas. Pertama sekali bila dapat soalan, kalau dapat soalan kamu analisis dahulu ya, tengok markah, kemudian tengok dia punya point dia bagi berapa. Kalau dia bagi 2 point, maksudnya kamu kena huraikan. Hurai tu gunakan teknik why ataupun how ya. How ataupun why. Mengapa kita buat itu? Mengapa kita buat ini? Jadi mesti ada alasan, mesti ada justifikasi dia. Okey. J jawapan, H tu kamu boleh buat why, mengapa. Okey? Ya, cuba. Dengan cikgu, cuba. Tangkap. Boleh tak? Boleh ya. Dah siap belum? Dah 22 ni? Ataupun tengah berfikir? Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Agaknya. Boleh. Good. Okey, bagus. Kehadiran nanti cikgu akan ambil akhir kelas ya. Jadi cikgu harap kamu boleh bersama cikgu sehingga tamat kelas kita. Okey. Okey, boleh kita bincang soalan ini? Boleh? Cikgu nak, siapa ada tak volunteer nak cuba menjawab soalan struktur ya? Nanti bila buat nota, pastikan ada soalan ini. Okey? Bila buat nota, pastikan sebelum nota,
Cuba jawab soalan ini dulu, baru buat nota. Okey? Cikgu nak kamu uji minda kamu. Sebelum kita masuk nota kita. Okey? Okey, cikgu nak seoranglah cuba Taman Yanden. Cuba. Cikgu, Taman saya Yanden, betul-betul cuba. tak ada idea lah cikgu. Saya Dia belum nak apa fikir. soalan ni? Tak apa. Tak, cikgu tanya dia nak apa sebenarnya soalan ni? Dia nak apa jawapan dia? Dia tanya macam mana kita boleh membantu orang yang nak pertolongan. Okey, bagus. Bagaimana tu? Bagaimana tu? Dia nak apa ya? Cara cikgu. Siapa tu? Siapa tu? Laju. Siapa yang cakap tadi? Siapa saya? Okey, Keshwin. Bagus. Keshwin, bagi cikgu cara. Bagus. Dia nak cara cikgu? Bagus, betul. Cara. Ya, kamu kena faham. Bagaimana? How, cara. Bagaimana ya? Saya boleh mengamalkan sikap kemanusiaan untuk membantu golongan memerlukan. Keshwin, satu jawapan. Keshwin. Keshwin. Bagi satu jawapan cara. Cuba. Jawapan dia mudah saja. Jawapan huraian. Okey. Cepat. Kita nak 2 TP cepat je. Okey, cepat. Cuba fikir. Kalau ada cikgu tanya, pastikan ada jawapan. Jangan left group bila cikgu tanya. Nanti kamu tak diuji. Okey, cuba. Cikgu nak pelajar cikgu pelajar yang cemerlang. Gemilang, terbilang. Okey, cuba. Macam menderma wang kepada orang kurang payah. Menderma wang. Okey, menderma wang, menderma ya. Memberi sumbangan bantuan kewangan. Okey. Huraian dia? Dapat membantu orang lain. Dapat membantu orang lain. Dapat membantu orang lain. Mengapa? Cikgu tanya, mengapa kita perlu memberikan sumbangan wang kepada mereka ataupun sumbangan bantuan kewangan kepada mereka? Mengapa? Jangan ulang balik membantu orang lain sebab itu dah soalan. Itu kamu ambil stem soalan. Tengok ya. Tengok stem soalan ni. Ni. Membantu. Tak boleh ya. Mengapa? Kamu cakap tadi memberi sumbangan kewangan. Mengapa? Why? Kita nak kaitkan dengan orang yang kita bantu tu. Mengapa? Cikgu. Cuba fikir. Untuk supaya Tanush, mereka dapat. Ya cikgu. Supaya mereka dapat? Supaya kita boleh beri wang supaya mereka dapat membeli barang keperluan seperti ubat-ubat, baju, makanan. Okey. Apabila diperlukan. Dia bagi contoh. Okey, bagus. Dia bagi contoh. Keshwin ada jawapan tak? Bagus, Tanush betul tu. Keshwin, jawapan kamu? Cuba fikir. Berfikir. Kenapa? Mengapa kita perlu bagi sumbangan wang kepada mereka? Kaitkan dengan peri kemanusiaan kita tadi. Cuba. Ada pelajar lain tak jawapan? Kenapa? Cepatlah. Cepat. Cikgu nak masuk unit ni. Cepat.
Kalau ada pelajar lain, Kashwin. Cikgu bagi cikgu bantu. Satu. Lepas tu cikgu nak tanya jawapan yang kedua, pelajar lain bersedia. Dia tanya, okay Kashwin, thank you. Boleh tutup mic ya. Okay, thank you Kashwin. Betul jawapan dia tu. Okay, bagaimanakah anda? Maksudnya nak bagaimanakah cara how kita, saya. Okay, mesti ada watak saya. Anda tu mesti ada watak saya. Saya mengamalkan sikap berperikemanusiaan dalam membantu golongan yang memerlukan. Tak kira lah golongan cacat ke, golongan miskin ke, golongan gelandangan ke, golongan yang terbiar ke, tak ada tempat tidur ke dan sebagainya. Kita nak cara. Okay, jadi Kashwin bagi tadi memberi bantuan kewangan. Memberi sumbangan wang. Okay. Okay. Bantuan kewangan. Satu. Dash. Mengapa? Okey, ini kerana ada sebab. Kenapa kita nak bantu dia dengan duit? Ini kerana yang macam Tanush bagi tu betul. Okey, dapat beli barangan cikgu seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, memberi makanan, minuman dan sebagainya. Okey, keperluan dia. Jadi ini kerana dapat meringankan bebanan mereka. Okey, dapat ringankan beban lah bila kita bantu dia dari segi kewangan. Mungkin dia boleh belajar, mungkin dia boleh beli makanan, mungkin dia boleh beli minuman dan sebagainya, keperluannya. Okey, maksudnya kamu perlu ada jawapan how and why. How and why. Okey, ini kerana dapat meringankan beban mereka. Satu markah. Faham? Jangan ulang balik. Jangan ulang kepada soalan itu. Kamu cakap tadi memberi bantuan kewangan supaya dapat membantu mereka. Itu dah kamu kira ambil ada soalan, tak ada jawapan huraian, tak ada markah. Okey, jelas tak? Jelas? Jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey, jelas. Nanti jawapan yang kedua nanti cikgu nak kamu buat dalam buku ya. Salin soalan, buat jawapan huraian macam cikgu. Okey? 1 Roman, jawapan huraian. 2 Roman, jawapan huraian. Baru kita masuk nota. Okey? Boleh buat? Jelas ya? Yang datang kelas ni, cikgu nak kamu faham. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, itu soalannya. Soto ya. Jadi kamu letak 4 markah macam cikgu letak ini. Salin soalan. Kemudian buat jawapan. Sebelum nota. Sebelum nota. Ada 2 jawapan. Kalau dalam peperiksaan cikgu nak kamu buat 2 + 1, lebihkan 1 jawapan. Okey, 1, 2, 3. Okey, jadi kamu selamat. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok gambar sumbangan ya. Salah satu bentuk cara usaha kita nak membantu golongan yang memerlukan, iaitu sumbangan. Sumbangan banyak, sumbangan wang, sumbangan perubatan, sumbangan tempat tinggal, okey, sumbangan sokongan moral pun kita kira bantuan dari segi mental, okey. Itu juga salah satu sumbangan. Faham? Okey, cadangan nilai, kita ada beberapa cadangan nilai untuk tajuk ini yang sesuai dengan peri kemanusiaan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita guna nilai ini? Kena tahulah mengapa, apa sebab. Sebab dalam agama kita menyeru penganutnya untuk mengamalkan sikap bantu-membantu golongan yang memerlukan. Setiap agama ditekankan dalam kitab masing-masing. Kenapa? Seseorang yang memberi bantuan kepada orang yang memerlukan akan mendapat balasan yang baik, okey, oleh Tuhan. Jadi kita perlu percaya bahawa dengan bantuan yang kita bantu orang, kita akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Tuhan. Sebab tu kita gunakan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey, nilai kedua, nilai baik hati. Okey, baik hati kamu boleh rujuklah. Okey, kalau tak ada dalam buku ini, nilai, apa dia definisi nilai baik hati? Kamu cuba tengok buku tingkatan 3. Tahun lepas ada. Okey, cikgu dah bagi ni kalau 3 Basilian, tak silap cikgu dah bagi. Kalau 3 Austin pun cikgu kamu dah bagi. Kalau tak ada juga, cari dalam internet. Okey, apa maksud baik hati di situ? Baik hati kita nak kaitkan dengan tajuk ini kerana apa? Kerana baik hati ini maksudnya peka. Kita peka kepada
keperluan atau kebajikan diri dan orang lain. Sebab tu kita ambil nilai baik hati. Okey. Yang ketiga, nilai hemah tinggi. Ini cadangan saja, ada nilai lain yang difikirkan sesuai, kita terima ya. Hemah tinggi sebab apa? Okey, sebab hemah tinggi ni bersikap adab, berbudi, kita tolong orang ya. Bukannya kita minta bantuan balik daripada orang lain, bukan kita minta orang itu balas balik bantuannya. Okey, maksudnya kita beradab dan berbudi pekerti mulia. Nilai kasih sayang. Okey, kasih sayang maksudnya kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain ataupun orang lain rasa diri dia disayangi. Okey, sebab apa? Kita mengambil berat terhadap diri mereka. Okey, kemudian nilai berterima kasih. Jadi sekiranya kita ini adalah golongan yang kita terima bantuan, kita haruslah mengamalkan nilai berterima kasih. Okey, boleh faham? Boleh ya? Jelas? Okey, jelas ya? Ini nilai cadangan. Ada juga nilai lain yang difikirkan sesuai. Okey, contohnya kita bagi nilai rasional. Contohnya kita bagi nilai bertanggungjawab. Ada lagi nilai-nilai yang lain yang sesuai dengan tajuk peri kemanusiaan. Jangan kamu fikir ada 5 ini saja. Kita ada 18 nilai universal yang perlu kamu ingat. Okey, jadi ada 18. Tak semestinya 5, ada 7, mungkin ada 8 yang boleh kita gunakan untuk tajuk ini. Okey. Okey, kita lihat konsep. Konsep TP1. Ingat ya? TP1 tadi iaitu memberikan definisi peri kemanusiaan. Okey, jadi cikgu akan bagi soalan hari ini. Okey, kamu jawab. Buat nota, buat soalan. Buat nota, buat soalan. Okey, TP1. Maksud ya. Peri kemanusiaan merujuk, okey, tengok buku teks masing-masing ada di muka surat 90. Peri kemanusiaan merujuk sifat, okey, sifat yang wajar, seperti cikgu terang tadi, sifat yang harus, yang perlu, yang wajib. Wajib adalah sifat dalam diri kita. Kita ada insting kita. Okey, kita ada perasaan kita. Okey. Bagi manusia, seperti manusia tak ada binatang. Binatang tak ada perasaan macam kita. Kita saja yang ada perasaan terhadap binatang. Kesian tak dengan binatang tu terbiar. Jadi kita ada perasaan mengesihani. Okey. Okey, binatang tak boleh ada perasaan. Okey, dia ada otak tapi dia tak boleh berfikir macam kita. Kita ada otak, kita ada akal, kita ada perasaan. Okey? Jadi kitalah yang memainkan peranan penting dalam memastikan tanggungjawab menguruskan alam ini dengan sebaik-baiknya. Sebab tu Tuhan amanahkan kita manusia untuk memastikan alam kita dijaga. Okey? Sama ada kita dengan makhluk dengan manusia dengan makhluk manusia, manusia dengan haiwan, manusia dengan alam sekitar ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kita yang mencorakkan alam ini. Boleh faham ya? Jadi sifat yang wajar bagi manusia seperti bertimbang rasa lah. Okey? Bertimbang rasa, tolong menolong, okey, dan juga mengasihani. Ini dia bagi contoh 3. Kamu boleh juga bagi prihatin ataupun ambil peduli, ambil berat, okey, kasih sayang. Jadi banyak lagi. Okey, peri kemanusiaan yang perlu ada dalam diri kita. Okey, jelas maksud dia? Boleh? Jelas, cikgu. Boleh ya? Okey, cikgu pergi terus. Jelas. Okey, jelas. Okey, bagus. Kita dengar. Peri kemanusiaan berkait rapat dengan tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional. Di sinilah yang berkait rapat berasas pemikiran yang rasional. Sebab tu kita mengamalkan nilai rasional. Kita boleh berfikir. Kita boleh berfikir dan boleh bertindak. Okey, kita fikir, kita tengok orang tu kesiannya, perlukah saya menolongnya? Jadi perlu. Jadi kita bertindak. Okey, sebab tu ada nilai rasional. Okey. Peri kemanusiaan berkait rapat dengan tindakan, okey, tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional, okey, terhadap manusia, terhadap haiwan, terhadap alam sekitar. Jadi cikgu dah sentuh tadi hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Okey, jadi kita dengan manusia.
Apa yang kita nak elakkan? Tidak melakukan penderaan. Okey, tidak melakukan penganiayaan terhadap manusia. Tidak mendera, tidak menganiaya. Jadi itulah salah satu sikap peri kemanusiaan. Jadi salah satu contoh ya, tidak melakukan penderaan, kes penderaan, pembuangan bayi juga salah satu isu berkaitan dengan manusia dengan manusia. Kita tak boleh buanglah bayi. Kita perlu ada sikap peri kemanusiaan, kesihani bayi itu. Kenapa? Kalau kita buang bayi, apa akan jadi pada bayi itu? Okey, mati. Okey, boleh menyebabkan apa lagi? Okey, jadi kamu kena fikir secara rasional. Jadi kemudian hubungan manusia dengan haiwan. Tak boleh menganiayai haiwan, tak boleh mendera haiwan, tak boleh buat apa. Jadi kita ada sikap peri kemanusiaan. Okey, kita fikir, kita bertindak, kita bagi kasih sayang juga kepada haiwan. Okey. Begitu juga manusia dengan alam sekitar. Jadi ada 3 hubungan yang perlu ada. Okey, yang perlu kita ada dalam dunia ini, dalam alam ini. Okey. Manusia dengan alam kita contohnya tak boleh lakukan pembakaran terbuka, tak boleh buat penebangan pokok dan sebagainya kerana boleh merosakkan alam ciptaan Tuhan. Okey, jelas? Jelas tak? Jelas Boleh? cikgu. Jelas cikgu. Jelas ya? Boleh cikgu. Okey, jadi bagus. Okey, jadi kamu boleh fikir peri kemanusiaan, sikap bertindak. Okey, jadi ada nilai rasional di situ. Okay, jadi habis TP1, memberi maksud sahaja, sifat yang wajar, manusia, bertimbang rasa sampai mengesan ni. Kalau kamu boleh huraikan di bawah ini, lagi cantik. Okey? Okey, contohnya cikgu seperti manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan haiwan. Jadi di situlah wujudnya peri kemanusiaan. Okey? Okey, jadi kita masuk TP2. Dah TP2. Dah TP2. TP2 menerangkan mengenal pasti perlakuan peri kemanusiaan. Ada berapa? Kita kenal saja. Kita tengok saja. Kalau cikgu kata, okey, kamu nyatakan 5 daripada 10, jadi kamu boleh menyatakan 5 berserta contoh lah. Kalau boleh ya, menerangkan. Menerangkan maksudnya ada contoh. Okey, kita tengok. Laju kan cikgu ajar? Laju tak? Laju ke tidak? Laju faham ke? Laju tak faham? Cikgu faham cikgu. Faham. Tanu saja faham. Cikgu tengok orang lain diam saja. Okey, good. Submit. Bagi respon. Cikgu saya faham cikgu. Good. Faham. Okey, Taman pun faham. Okey, bagus. Unit ni cikgu nak kamu kuasai ya. Dah unit. Bagus. Okey. Jadi kita tengok TP2. Cikgu nak TP1, TP2 ni kita habis. Kemudian cikgu bagi latihan. Okey. Latihan 1 tadi pastikan ada sebelum nota. Okey. Okey, tengok TP2. Menerangkan. Menerangkan. Kalau ada ni di SKP kamu boleh download daripada Google kamu. Di SKP Pendidikan Moral. Ada, boleh tengok dia punya isu apa. Okey. Cikgu ada kitab cikgu ni. Ni kitab pengajaran cikgu. Kitab pengajaran. Okey, tebal. Okey, jadi kamu tengok. Dalam TP2, walaupun kamu nampak ringkas, dia bagi poin saja. Tapi kalau boleh, sebab kita punya tafsiran, dia kata menerangkan perlakuan. Jadi kamu kena terangkanlah berserta contoh. Okey, contoh dia how, bagaimana? How? How? Jadi kita ada jawapan. Okey, menerangkan perlakuan berperi kemanusiaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya? Jadi inilah jawapan tadi. Jawapan yang soalan tanya tadi. Awal cikgu tanya. Okay, Keshwi Kumar boleh jawab. Taman di tengah fikir. Jadi Taman nampak ya. Sekarang ini soalan yang cikgu tanya tadi, induksi tu, itulah jawapan dia. Perlakuan. Okay. Cara. Inilah jawapan dia. Ni Taman. Taman ya. Okay. Yang lain pun kena faham soalan. Okay, apa dia? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 dan 10. Ada 10 perlakuan. 10 amalan. Apa dia? Yang pertama, membantu mangsa bencana alam. Bantu macam mana ya? Okey, contoh yang cikgu bagi wang. Contoh cikgu bagi perubatan. Contoh bagi moral, sokongan. Okey, itulah contohnya. Jadi kamu kena bagi, terangkan. Okey, jangan membantu mangsa bencana alam. Tak tahu bagaimana cara. Jadi kita tak nampak. Okey, kamu kena buat dalam nota nanti, membantu mangsa bencana alam dash contoh memberi bantuan kewangan. Okey, memberi bantuan contohnya bencana alam kita pergi tolong beri bantuan perubatan. Okey, memberi bantuan tempat perlindungan. Okey, jadi ada contoh. Ada contoh, jangan salin bulat-bulat nota ini. Cikgu nak kamu faham. P2 menerangkan. Okey. Ada contoh ya, how. Yang kedua, menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Contoh. Okey. How. Bagaimana kita nak jaga, bagaimana kita nak beri perlindungan kepada haiwan. Okey, contohnya sebagai contohnya sekiranya kita mendapati ada haiwan yang terbiar ataupun ada haiwan yang tidak ada tempat perlindungan, okey, kita hantar ke pusat jagaan. Dia ada pusat jagaan haiwan. Okey, jadi kita sebagai manusia lah yang memainkan peranan. Contohnya menghantar haiwan yang terbiar, okey, yang tiada tempat perlindungan ke pusat perlindungan. Ada how, hantar. Cara je kita pergi hantar, ambil dan hantar. Bukannya kita sepak dia, lagilah kita menganiayai binatang tersebut dan kita dapat dosa. Betul tak? Betul? Jelas? Jelas? Jelas cikgu. Okey, jadi ada contoh ya. Bila buat nota nanti mesti ada contoh. Okey. Ketiga, memberi bantuan kepada golongan gelandangan. Golongan gelandangan ni apa maksud? Gelandangan maksudnya terbiar. Tak ada tempat tidur, tak ada tempat tinggal. Jadi bagaimana cara? Okey, memberi tempat tinggal kepadanya ataupun menghantar dia ke jabatan kebajikan masyarakat. Boleh diuruskan oleh sesuatu agensi. Maksudnya golongan gelandangan ni golongan yang tidak ada tempat berlindung, tempat berteduh, tak ada tempat tinggal. Jadi kita hantar dia ke pusat kebajikan masyarakat, ada tempat perlindungan dia. Okey. Kemudian memberi bantuan ni kita memberi macam mana? How? Jadi kamu kena huraikan, terangkan. Okey. Yang keempat, memberikan sumbangan kepada orang miskin. Okey. Kalau nak buat why pun boleh. Mengapa kita memberi sumbangan? Supaya dapat meringankan bebannya. Okey, kalau nak buat how, contohnya memberi makanan, okey, memberi sagu hati hadiah, duit dan boleh juga ya. Kamu boleh buat why dan juga how. Okey? Why pun boleh. Why? Mengapa? Supaya mereka rasa ataupun dapat meneruskan kehidupannya dengan sejahtera. Jadi kita boleh huraikan. Okey? Seterusnya, membantu golongan yang memerlukan. Ini pun samalah, membantu golongan yang memerlukan. Contohnya golongan bencana alam tadi, dia umum tapi kita kena spesifikkan. Bagaimana cara kita bantu? Bagi duit, bagi sokongan moral, bagi bagi nasihat pun boleh. Sokongan bagi perubatan pun boleh. Banyak sumbangan yang boleh kita bagi kepada golongan yang memerlukan lah. Okey, contohnya golongan apa? Jadi kamu boleh terangkan. Contohnya golongan orang kurang upaya, menyediakan kemudahan. Okey, pun juga salah satu contoh dalam peri kemanusiaan, kemudahan yang diperlukan oleh mereka. Okey, supaya apa? Supaya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh orang tersebut. Okey, seterusnya, melayan pekerja dengan baik. Melayan pekerja dengan baik. Okey, ini antara manusia dengan manusia lah.
Macam mana melayan pekerja dengan baik? Okey, jadi kamu boleh terangkan bagaimana caranya majikan melayan pekerja dengan baik. Contohnya memberi pengiktirafan kepada pekerja tersebut. Bagi cuti, bagi allowance, bagi gaji, bagi kenaikan gaji. Jadi kita ada hubungan kita dengan pekerja. Okey, melayan pekerja dengan baik. Okey, bagi pengiktirafan kepada pekerja tersebut. Boleh tak sekat ini? Boleh follow tak apa yang cikgu ceritakan? Boleh ikut tak? Boleh? Boleh ya? Okey, cikgu teruskan ya sedikit lagi. Okey, ada 4 lagi. Ada 10, cikgu dah terangkan 6. Jadi kamu boleh buat point tu ya. Boleh ambil point. Seterusnya, mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Okey, inilah yang cikgu kaitkan tadi. Hubungan manusia dengan manusia. Semua cikgu dah terangkan sebelum ini dalam introduksi tadi. Introduction kita. Okey, mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Okey, kenapa? Mengapa? Okey, jadi kamu boleh huraikan di sini why. Okey. Okey, why? Kenapa kita perlu elakkan diri daripada melakukan penderaan? Mesti ada sebab. Sebab mengapa? Mengapa kita tak nak elakkan penderaan? Supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang selamat. Okey, jadi satu. Supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Okey, tidak ada kes penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Supaya kanak-kanak itu tidak mengalami masalah kecederaan mental ataupun fizikal. Jadi kita boleh terangkan dalam bahagian huraian. Okey. Yang ketujuh, mempunyai sikap empati. Okey, empati maksudnya apa? Simpati apa? Okey, empati maksudnya menyelami perasaan orang yang ada dalam kesusahan. Simpati pula, kamu tengok maksud simpati apa pula. Okey, empati, cikgu sentuh empati ya. Empati contohnya kamu tengok jiran kamu terlibat dalam kebakaran rumahnya. Okey, cuba kamu bayangkan sekiranya keadaan itu berada dalam situasi diri kita. Adakah orang akan membantu kita sekiranya kita tidak membantu orang itu? Jadi berbalik pada kita. Jadi kita perlu ada sifat empati, sikap empati dalam diri kita. Menyelami perasaan orang itu ke dalam jiwa kita. Okey? Okey, kenapa? Jadi kamu boleh buat di sini. Why? Di sinilah contoh cikgu bagi tadi. Contohnya tadi. Okey, adakah orang akan membantu kita sekiranya kita tidak membantu orang? Adakah orang akan membantu kita sekiranya kita membantu orang? Jadi kita kena huraikan di situ. Okey. Yang kesembilan, menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas. Okey, menyantuni maksudnya kita memberi keutamaan kepada orang kurang upaya. Okey, bagaimana cara? Contohnya menyediakan kemudahan khas untuknya. Okey, mengapa? Supaya mereka boleh meneruskan kehidupan dengan lebih selesa. Jadi kamu boleh buat contoh how and why. Kemudian memelihara dan memelihara alam sekitar. Jadi di sini juga mengapa kita perlu memelihara? Okey, supaya kamu boleh tulis ekosistem alam sekitar terpelihara. Okey, supaya keadaan flora dan fauna terpelihara. Bagaimana? How? Tidak melakukan penebangan hutan, tidak melakukan pembakaran hutan secara berleluasa, tidak membuang sampah di merata tempat. Jadi kita kaitkan dengan alam sekitar. Habis kita punya TP1, TP2. Jadi jelas ke tidak jelas? Jelas, cikgu. Sangat jelas ke kurang jelas? Okey. Jelas. Okey, jadi cikgu nak ambil attendance dulu sekejap ya. Okey, cikgu nak type dulu nama pelajar yang tidak ada ni. Cikgu nak send kepada ibu bapa pelajar berkenaan. Di mana? Tadi masuk penuh tak kelas tadi ekonomi? Baru masuk. Siapa ni baru masuk?
Boleh bagi nama cikgu? Siapa yang baru masuk? Boleh tak bagi nama? Siapa yang baru join kelas kita? Apa tadi? Cepat-cepat cikgu nak ambil attendance. Ada nak tanya tak sebelum itu? Ada nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey. Boleh buat nota? Boleh cikgu? Cikgu. Okey. Jadi cikgu ambil attendance sekarang. Kalau ada nak tanya, kamu boleh tanya. Kita dah habis TP1, TP2. Kemudian kamu jawab soalan tersebut ya. Soalan yang cikgu berikan. Pertama tadi yang Jaipal, bila masuk Jaipal? Jaipal ada Jaipal ada. Okey, cikgu panggil nama. Okey. Nanti cikgu terangkan apa kamu punya perlu buat. Okey, yang pertama. Cikgu tengok sini ya. Ariful Alagan. Kat tangan, raise hand. Kalau ada. Chan Kahau. Ariful Alagan ada tak? Ariful Alagan dengar tak? Chan Kahau. Chan Kahau.